Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Rubidin, apa khabar? Bila nampak likes dan message share tu, semangat saya walaupun hari ni hujan sejuk. Ya, Mianaya, Hafiz Wan Basirun, salam. Rubidin, dia pencerah saya tadi ya, saudara Hambusan, Syarul Ikhwan, Mat Ali Arifin, Syahar Ibrahim, apa khabar Syahar? Raja Kamal, Raja Bazian, terima kasih kerana sudi melayari ruangan ini. Saudara Hisham Sabtu, saudara Syed Baharudin, Ibrahim Cik Muda, Amirul Azwan, Fazil Yub, Rubidin, ya, terima kasihlah Rubi kerana sudi hadir pada setiap kali saya bersiaran. Dah mula masuk bulan kedua ni rasanya, tu kalau tak silap saya bulan kedua ke bulan ketiga. InsyaAllah saya akan sentiasa bersama dengan saudara setiap malam memberi pencerahan apa yang patut. Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk melaga-lagakan sesiapa. Tidak ada niat di hati saya untuk mencetuskan suasana yang tidak baik, tetapi saya merasakan warga bangsa kita perlu mendapat pencerahan dari apa yang saya tahu. Terima kasih saudara orang Perak, orang Perak dari Teluk Intan, Yub, Amiruddin, Mak Azmi, saudara Mi, dapat kiriman tapi rasanya malam tak boleh baca, malam besok kot. Gamzali Besha, Pengerang Evocation, Syuami Musa, Said Muhammad Faizal, apa khabar dek? Aiman Muhammad, Saudara Adnan, Saudara Fuad Rahman, Waalaikumsalam. Dah dinner ke? Saudara, jangan tanya saya tanya Saudara Fuad. Saudara Sulaiman Hassan, apa khabar? Kau sihat ke? Hujan ke? Singgah Somban tu. Jafar Ahmad, salam. Rosiah Aroy, Mak Nur Syarif, Kamaruddin, Man Zulkifli, Said Muhammad Faizal Hussein, Waalaikumsalam dek. Khabar Azhar, Nazrinas, apa khabar? 2-3 hari lepas kita bersiaran ya Naz, saya nampak ramai orang yang pencapaiannya. Baiklah saudara, saya terus dengan laporan pada malam ini. Sehingga saat ini sebenarnya jumlah terkumpul warga dunia yang dijangkiti oleh virus corona telah pun meningkat kepada 46,360,945 orang. Bukan sedikit, satu dunia ada 46 juta yang kena. Dan angka kematian terus meningkat, 1,198,498 orang. Ya, Saudara Syarul Ikhwan, Saudara Abu Samah, apa khabar? Abah sekarang sibuk nak nangkap orang itu, tak apalah. Itu biarlah cara mereka. Kemudian dalam kesibukan menghadapi pilihan raya presiden besok rasanya, kalau tak silap saya besok atau lusa ada presiden di Amerika. Warga Amerika juga terus meningkat dijangkiti oleh virus pandemik COVID-19 ini, di mana angka jangkitannya sudah mencapai 9,170,430 orang dan menelan korban sejumlah 230,811 orang. Jadi pilihan raya presiden di Amerika telah pun menelan korban yang sebegitu ramai. Dan di negara kita, nampak gayanya kita masih belum menang lagi. Tak, maaf saya minum sikit. Kita masih belum menang lagi kerana kes baru jangkitan walaupun berkurangan, iaitu hari ini 834 yang dijangkiti oleh pandemik COVID-19. Semalam 957. Jadi jumlah keseluruhan terkumpul 32,505 orang yang dijangkiti wabak virus corona di negara kita ini. Dan pada hari ini kematian dilaporkan adalah 2 kes kematian. Sabah nampak agaknya agak berkurangan, agak lega. Sebab semalam 644, hari ini cuma 503 orang. Jumlah terkumpul 16,195. Cuma yang agak menggusarkan iaitu di Labuan. Daripada 18 orang semalam, tiba-tiba hari ini naik 105 orang di Labuan. Jumlahnya 592 semua. Di Sarawak juga naik
14 daripada 11 orang. Di Kedah turut meningkat daripada 1 orang semalam, hari ini 3 orang dijangkiti. Dan di Penang kurang 2 orang, jadi di Penang cuma 21 orang. Semalam 23. Di Perak juga berkurangan daripada 5 kepada 3 orang. Di Selangor juga berkurangan, alhamdulillah. Tapi masih lagi pada 3 angka ya. Iaitu di Selangor jumlah yang dijangkiti adalah sejumlah 129. Semalam laporannya adalah 225 orang. Di Kuala Lumpur meningkat, semalam 4 orang, hari ini naik 22 orang. Dan begitu juga di Putrajaya, semalam seorang, hari ini ada 4 orang dijangkit, ada 6 orang dijangkiti oleh virus corona. Negeri Sembilan turut meningkat, semalam 8, hari ini 16 orang. Melaka alhamdulillah semalam seorang, tapi hari ini tak ada siapa pun yang dijangkiti. Sifar di Johor naik balik, daripada seorang kali ini 9 orang hari ini yang dijangkiti oleh virus corona. Di Pahang semalam tak ada jangkitan, hari ini ada seorang. Sementara di Terengganu Syabas daripada 15 orang semalam, hari ini tidak ada jangkitan. Di Kelantan semalam tak ada jangkitan, hari ini ada 2 orang yang ada mengalami jangkitan wabak virus corona. Dan kita ucapkan tahniah kepada warga Perlis yang mengekalkan rekodnya berterusan selama hampir 4 minggu ataupun 5 minggu berterusan, masih lagi sifar. Nampak gayanya Kementerian Kesihatan boleh belajar daripada warga Perlis bagaimana mereka menjarakkan daripada jangkitan virus corona ini. Perlis masih lagi kosong. Saudara, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang hamba menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah daripada ia menahan amarah. Dia kata jangan marah. Ia menahannya kerana mencari redha Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, iaitu hadis sahih. Jadi pengajarannya, marah adalah sifat semula jadi pada setiap manusia. Cuma ia perlu dikawal agar tidak berlebihan dan melampaui batas sehingga terkeluar dari kewarasan dan kematangan akal serta tuntutan agama. Keutamaan bagi seorang Muslim ialah menahan sifat amarah. Kerana Islam mengajar kita agar mengawal dan menahan amarah semata-mata kerana kita mencari keredaan Allah. Nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang pemuda meminta nasihat daripada Nabi Muhammad SAW dan Nabi bersabda, janganlah kamu menuruti amarah. Dia mengulangi pertanyaannya dan Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Jangan marah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan antara ciri-ciri orang yang beriman dan bertawakal kepadanya, ya, dan apabila mereka marah, mereka segera memaafkan. Dan apabila mereka marah, mereka segera memaafkan. Jadi berlatihlah kita untuk menahan sifat amarah kerana kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ada lagu Marah Jangan Kau Marah. Saya ingat lagi sekitar tahun 70-an dahulu. Ingat saudara ya, Negara Rahmah Umat Sejahtera. Apa yang saya dapat kiriman hadis ini adalah daripada warga dan kiriman daripada laman web di Johor. Daripada Johor. Dan seperti biasa, jangan lupa, dalam keadaan kita berkurung COVID ini, dendeng manis menantu saya, Siti Fareha. Dendeng manis Siti Fareha, ada juga kawan yang bertanya pada saya semalam kenapa tak ada. Cek-cek rupanya memang semalam saya sebut, hari ini saya sebut balik. Kalau nak merasai nikmatnya resipi menantu kesayangan saya, 017 7114300. Ya, Datuk Ismail Safian, kalau nak rasa ini dendeng menantu saya Siti Fareha, boleh hubungi 017 7114300. Mereka menguruskan, saya tak campur. Ini anak menantu nak berniaga, mereka biarlah mereka berniaga. Tengok gaya pun kadang-kadang tak menang tangan juga menerima pesanan daripada kawan. Baik. Saudara, sebagaimana yang saya nyatakan semalam, hari ini Dewan Rakyat mula bersidang. Di Parlimen ni bila kita sebut Dewan Rakyat, sebab di Parlimen ada 2, satu Dewan Rakyat, satu Dewan Negara. Dewan Negara adalah para senator dan Dewan Rakyat adalah ahli-ahli Parlimen yang kita pilih
waktu dalam pilihan raya. Jumlah ahli Dewan Rakyat adalah 222 orang. Jumlah ahli Dewan Negara adalah 78 dan kadang-kadang boleh bertambah, boleh berkurang. Surah Abdul Ghafar, Waalaikumsalam. Semoga kita dirahmati dan dilindungi Allah SWT. Kita jaga kita, ya Surah Abdul Ghafar. Nazul Taufiqillah Azhad. Kita ikut surah Nabi, ada janggut. Kalau saya janggut, janggut saya satu di Kota Kinabalu, satu di Kuching, satu di Perlis. Jadi kalau saya nak ikut janggut saya tu berterabu, 4 batu satu. Dulu ada juga saya simpan janggut, tak jadi. Syed Baharudin pejuang dah tinggal 4 orang. Tahniah. Berempat lebih. Dah baik daripada bersatu. Iyalah tu. Itu pejuang. Jadi laporan di parlimen tadi, saya sampai di parlimen rupanya dah habis. Saya tak mau pergi awal kerana kalau pergi awal tu masih lagi pertanyaan mulut dan sebagainya. Sewaktu saya sampai tadi tu, dia masih lagi membincangkan bil. Perbincangan berhubung dengan aspek hal ehwal koperasi, akta koperasi. Dan bil itu tidak sempat untuk dibahaskan dan Dewan Rakyat terpaksa ditangguhkan. Saya sudah mencium ada sesuatu kerana sekitar jam 10.15, 10.20 minit speaker meminta supaya, tak silap saya, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, Datuk Taqiyuddin, Datuk Johari Abdul dan beberapa orang lagi untuk masuk ke bilik speaker untuk berbincang sesuatu. Saya ingat usul ni tak percaya ke apa ke, rupanya adalah untuk menangguhkan persidangan. Artinya sepanjang seminggu ini Dewan Rakyat cuma bersidang sampai pukul 1. Saudara Mahathir selalu bertanya dengan saya, Saudara Mahathir Hashim, Datuk cerita sikit sejarah pergebatan Datuk dalam politik. Saya bermula bergiat dalam politik sebenarnya adalah pada tahun secara serius pada tahun 1984, 85 rasanya. 87 waktu Datuk Seri Najib menjadi Ketua Pergerakan Pemuda. Dalam exco-nya banyaklah saya bergiat dalam Biro Antarabangsa, Biro Ekonomi dan Kepegawaian. Tapi banyak penglibatan saya dalam politik tidak ada dan tidak kurang adalah dalam Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Saya waktu itu memanglah jiwa perjuangan kita, bahawa perjuangan kita waktu itu perjuangan pemuda. Memanglah saya lebih mencintai perjuangan pemuda. Kerana apa kata baginda Rasulullah SAW, kalau kamu mau tahu generasi masa depan, kamu lihatlah mudanya. Selepas itu saya hanya sekadar menjadi ahli biasa, ahli UMNO di bahagian Seputih. Waktu itu satu ketika dulu ketua bahagian saya lah almarhum Cik Ghaffar, ayahanda saya Ghaffar Baba, dan ketua pemuda waktu itulah saudara yang berhormat mulia Tengku Anan Tengku Mansur. Jadi itu penglibatan saya, tapi kebanyakan saya waktu yang sama juga saya juga menjadi wartawan. Surat khabar yang saya pimpin waktu itu ada surat khabar biasa, ada surat khabar khusus politik, iaitu akhbar watan. Ini akhbar yang kritikal. Saya bermula bergiat dalam penulisan politik ini. Yang mengasuh saya ada Allahyarham Saudara Subki Latif, kerana waktu itu beliau memimpin akhbar Suara Rakyat. Jadi saya ni kalau sesuatu yang menyentuh soal rakyat, memang saya cepat pengaruh. Dan saya cepat menyertainya. Kerana bagi saya perjuangan kita tidak lain tak bukan adalah hanya untuk rakyat. Baik, saudara, saya harap saudara Mahathir Hashim, saudara Mahathir dapat penjelasan. Banyak ada, saya ingat dalam 5-6 kali bertanya. Kalau saya tak jawab, nanti dia kata saya tak ambil tahu apa yang dipersoalkan. Muhammad Faizul, Muafakat Nasional bila nak register Datuk, tanya aja. Tadi kalau saudara mengikuti perbualan saya live saya petang tadi, sekitar dalam pukul 2.30 pukul 3 macam tu, saya bersama dengan Susah Agung UMNO Datuk Ahmad Maslan, panjang dia bercerita. Ada ya. Saudara Khairil Azmi, bapa saya UMNO, betul apa yang bapa saya katakan, hidup mati sokonglah parti Melayu. Hanya UMNO yang mampu menjaga kaum Melayu. Itu keadaannya. Izinkan saya untuk melaporkan apa yang berlaku di Parlimen supaya saudara dapat pencerahan. Ni saudara Jam Soje, akhbar watan ni pokai dulu. Macam mana pokai, tak pernah pokai.
Jadi sebelum tu di bawah layar Hamid Johari, Datuk Aziz Hantara, saya ambil alih bersama saya waktu tu di Kerangkraf. Dia tak pernah pakai, waktu saya tak pernah pakai. Kemudian dia tokeh saya Datuk Syamuddin, dia jual kepada Datuk Tengku Anan punya kumpulan. Saya dah tak ada dah waktu itu. Jadi dia tak boleh kata lah begitu, tak baik saya kata pakai. Saudara Mari Hashim, saya harap saudara berpuas hati dengan apa yang saya nyatakan. Terima kasih. Kitipan Buraga. Salam Datuk. Apa perkembangan Datuk cerita untuk malam ini? Malam ini saya akan cerita tentang apa yang berlaku di Parlimen, perbualan saya dengan Susah Agung, kemudian ada beberapa catatan netizen dan juga tentang sedikit dua kepincangan yang berlaku untuk kita menghayati dan kita memahami keadaan politik semasa. Jadi berbalik kepada laporan Parlimen saya tadi, jadi saya cuma dapat berjumpa dengan 2-3 orang ahli Parlimen dan nampak gayanya persidangan Parlimen kali ini untuk sepanjang minggu ini sampailah bajet pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat nanti persidangannya adalah sampai jam 1 tengah hari saja. Tapi bajet tu rasanya dia akan bentangkan pada jam selalunya pukul 3. Jadi pagi itu tak ada bersidang. Lepas malam Jumaat jam 3 petang Datuk Tengku Zafrul akan membentangkan memperhalusi bajet negara. Kabarnya yang saya dapatan saya di Parlimen tadi seramai 10 orang yang disyaki dijangkiti oleh virus corona. Ia bermula daripada adik kepada Senator Ras Adiba Radhi. Kalau saudara ingat dulu pengulas sukan Ras Adiba yang telah diangkat menjadi sebagai senator, jadi pembantu, adik dia sebagai pembantu dikatakan mendapat jangkitan virus corona, maka memberi alarm kepada Parlimen dan menjadikan seluruh Parlimen itu agak kelang kabut lah. Dan kemudian speaker mengambil keputusan supaya ini ditangguhkan sehingga pegawai perubatan daripada Kementerian Kesihatan datang. Jadi cuma saya hairannya apa SOP-nya di Parlimen tu. Kerana selalunya kalau satu tempat tu dah didapati ada jangkitan wabak virus corona, ia mesti dikuarantin selama 14 hari. Jadi kalau 14 hari, macam mana pula nak bentang bajetnya? Jadi suasana ini, jadi kita mengharapkan agar speaker dapat jelas supaya menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal-hal Parlimen ini juga dapat mengurangkan persepsi rakyat. Jadi rakyat sekarang ni menuduh bahawa kerajaan seolah nak lari daripada mengizinkan Parlimen bersidang dan sebagainya kerana ada usul undi tidak percaya, ada bantahan terhadap apa ini bajet dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini saya rasa speaker saya mendoakan dan saya yakin tidak ada percaturan politik, sebab speaker ni sepatutnya dia mesti bebas. Dia tak boleh menjebelahi mana-mana pihak. Sebab sekarang saya katakan bahawa ada separation of power, eksekutif, legislatif dan judiciary. Speaker terdapat takluk di bawah legislatif. Jadi kuasa dia tu besar sebenarnya. Kalau dari segi protokol, kalau hari jadi agung dan sebagainya, kedudukan speaker, ketua hakim negara dan perdana menteri at par. Sama. Dia tak ada atas bawah, dia tiga-tiga tu sama. Itu dari segi protokol. Begitulah besarnya jawatan sebagai speaker. Jadi dengan penghormatan yang sebegitu, speaker kita mengharapkan agar tiada sebarang acuan politik yang mempengaruhi pemikiran speaker. Saya harap dan saya yakin Dato' Ad Harun, saya panggil dia Ad sebab kawan rapat dulu, Dato' Azhar Harun dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai speaker yang tidak menyebelahi mana-mana pihak. Beliau mesti dilihat berkecuali. Jadi Nur Syamsiah, berapa lama media nak lari satu hari nanti berdepan juga dengan undi tak percaya. Ini jadi bagi saya, sebab itu saya kata tadi, bila ini timbul, menimbulkan persepsi. Bila persepsi itu timbul, akhirnya hilang keyakinan. Jadi sepatutnya SOP Parlimen mesti dilaksanakan. Jadi kalau begitu keadaannya, sukarlah untuk kita mententeramkan fikiran rakyat. Dan sebenarnya bajet tahun
untuk buat persidangan kali ini penting kerana ada pada pembentangan bajet. Bajet tidak boleh ditangguhkan sebelum Disember. Jadi suka tak suka dia kena bentangkan juga bajet ni. Mesti mendapat kelulusan. Kalau tak lulus, bajet ini negara kita berada dalam cukup bermasalah. Saya ada berbual dengan sahabat saya, saudara Jad Ghazali. Saudara Jad ni dia bapak dia dulu pegawai kedutaan di Mekah dan dia lahir di Jeddah. Sebab itu dia panggil nama dia Jedawi. Jad Jedawi. Dia banyak juga memberi pengetahuan saya. Kadang-kadang saya pun tak faham semua. Dia memberi pandangan dan penjelasan. Dia kata bajet tak boleh ditolak. Kalau bajet ditolak, maka sesuatu bencana yang terlalu besar akan berlaku pada negara. Jadi sebab itulah mungkin gamanya Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong memikirkan bahawa bajet ini jangan diusik. Jangan diganggu gugat. Boleh diperbahaskan, boleh diperhalusi, tapi jangan sesekali mengganggu gugat bajet. Kerana bajet ini paling penting. Cuma permasalahan kita selalunya bajet ini dibentangkan bulan 10, bulan Oktober. Kenapa kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin menganjurkan ataupun mengadakan pembentangan bajet pada bulan 11? Pokoknya mengarut Datuk ni, meroyanlah, tak apalah. Saudara, kalau saudara tak ada rasa tak senang, saudara tak payahlah nak layari. Saya tidak memaksa. Ini ruangan ni percuma. Dia saudara masuk ni untuk apa? Saya beri pencerahan. Saudara tak nak pencerahan, saudara gelaplah. Teruslah, saudara mungkin pandai daripada saya, mungkin saudara lebih bijak daripada saya. Mungkin Pak Ya. Walik lumlah arah tu speaker mengikut pemegang tampuk pemerintahan negara. Kita terlalu lama bergelumang dengan perkara sebegini. Ya, walik saya kadang-kadang bersetuju jugalah. Tapi itulah natijahnya. Jadi bajet ini penting. Kerana kalau kita tak dapat menyelesaikan bajet negara ini, bila tidak boleh perlu diingat, wang negara tak boleh dibelanjakan tanpa kelulusan parlimen. Dan apabila masuk saja lepas Disember, masuk Januari, kita dah tak boleh nak berbelanja. Ini bukan soal gaji. Ini bukan hanya soal menyangkut soal pembangunan. Ini juga menyangkut soal hutang negara. Negara kita ada hutang. Jangan lupa, kita ada hutang yang berupa bond yang diambil ataupun dibeli oleh pelabur-pelabur asing. Jadi bond ini kalaupun mereka tidak cash out ataupun tarik keluar semua wang itu, mereka akan menuntut bayaran interest ataupun faedah kepada bond-bond yang dijamin oleh mereka. Sebab bond ini dijamin oleh kerajaan. Bond yang disubscribe oleh mereka ini perlu dibayar. Kalau kita gagal untuk melunaskan faedah bond, maka kita akan berada dalam sebuah negara yang insolvency dan boleh diisytiharkan muflis sebagaimana negara Greece. Dan ini juga melibatkan keyakinan pelabur. Jadi kalau bond-bond itu tidak diservis dia punya interest ataupun faedahnya, yang lain-lain lagi dia akan tarik keluar, dia cash out. Sebab bond ini adalah dijamin oleh kerajaan. Tidak boleh bond-bond ini terbiar begitu saja. Jadi saya kena faham ya. Jadi bajet ini menyangkuti juga soal bond-bond dan juga beberapa instrumen, promissory note ataupun sukuk ni adalah dalam bentuk syariah yang disubscribe ataupun dibeli ataupun ditawarkan, diterima tawaran itu daripada pelabur-pelabur luar. Kalau kita tak boleh servis dia punya interest, maka dengan sendirinya kita berada dalam keadaan yang cukup tenat, di mana negara kita dianggap sebagai negara yang tidak boleh dipercayai, negara kita gagal dan diletakkan di bawah insolvency. Macam syarikat lah. Kalau syarikat tak boleh nak bayar, masuk insolvency. Bila insolvency, bankrupt. Itu masalah. Sebab itu, bajet ini tak boleh tidak diluluskan. Dia mesti diluluskan. Cuma,
Kalau tak sesuai boleh dipindah kemudian biasa. Perdana Menteri biasa bawa kemudian. Cuma pada 6 bulan ni suka tak suka Datuk ini Tengku Zafrul dia kena bentangkan. Ya, suka tak suka Datuk Tengku Zafrul dia kena bentangkan bajet ini di Parlimen dan mesti mendapat kelulusan sebelum Disember. Kalau selepas Disember sesuatu malapetaka akan berlaku. Itu dari segi bond. Bagaimana pula dengan hutang-hutang yang lain? Sebab bila nak bayar hutang kena ambil daripada kantong negara. Bila nak ambil saja kantong negara ataupun nak dipinjam dan sebagainya, dia berdasarkan kepada kita punya imbangan anggaran berapa kita dapat dari segi sistem percukaian kita, dari pelaburan dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan suka tak suka bond bajet mesti diluluskan. Sebab itu adalah menjadi tanggungjawab setiap ahli parlimen untuk tidak mengganggu gugat berhubung dengan pembentangan bajet. Banyak orang mengatakan bajet ini kalau kita tolak bajet ini maka runtuhlah kerajaan. Memanglah runtuh habislah. Bukan runtuh hanya Tan Sri Muhyiddin, bukannya runtuh dari segi entire kabinet, tapi boleh katakan runtuh negara. Ini satu benda yang perlu dihayati. Cuma kalau nak singgung, nak tunjuk bahawa kita dah tak percaya dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin apabila pembentangan bajet dah lulus sekian banyak, dia ada punya supplementary, iaitu kementerian ini tolaklah waktu tu. Contohnya mungkin dalam minggu ini, kalau tak dapat minggu ni, minggu depan ada berlaku pembentangan bil dia bawa akta koperasi. Kalau mereka nak tolak, sepatutnya kalau apa yang dibawa oleh kerajaan ke parlimen kalau ditolak tu, sepatutnya Perdana Menteri itu berhentilah. Itu adalah sebagai signal bahawa ahli-ahli parlimen tidak bersetuju dengan hala cara kepimpinan Perdana Menteri. Jadi terima kasihlah Sir Samsul pada kawan-kawan yang membantu saya. Saya tak mau melayan mereka sebab bagi saya ada tanggungjawab kepada pelayan-pelayan saya beribu ni. Untuk saya tak terpengaruh dengan sebarang usaha mereka untuk mengagalkan perbincangan kita. Jadi itu berhubung dengan bajet. Dan sekarang ini usul undi tak percaya is satu isu, satu bab lain. Kalau dah bentang bajet, bawa usul undi tak percaya kalau speaker mengizinkan. Sepatutnya macam saya katakan, kalau benar speaker itu bersikap berkecuali dan ahli-ahli parlimen menuntut di bawah perkara 18. Perkara 18 bukan perlembagaan, perkara 18 SO Stationary Order ini ataupun urutan persidangan, maka speaker dia kena bagilah, kena bawa lah, kena izinkanlah ahli Dewan, sebab ini menyangkut soal legitimasi. Yang saya katakan berkali-kali, ini soal legitimate, keabsahan seseorang itu ditentukan oleh parlimen. Sebab agung itu kuasa baginda, jangan siapa pun mencabar kuasa baginda untuk melantik sesiapa saja yang pada fikiran Saudara Rina, kalau pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli dewan. Rinal Azhari, kalau undi percaya atau undi tak percaya macam mana? Itu saya kata tadi, bajet satu bab, dia bukan bersatu. Bajet satu perkara, usul undi tidak percaya satu perkara. Dia bukan bercantum satu, tidak. Bajet satu bab. Yang bajet ini adalah satu malang bagi saya kalau siapa nak ni. Kerana bajet ini disediakan bukan oleh Perdana Menteri. Dia disediakan oleh Kementerian Kewangan dan banyak pegawai terlibat. Daripada peringkat sebawah-bawahnya, daripada daerah diangkat ke negeri bawa ke peringkat persekutuan, dibincang, dapatlah. Ini semua berdasarkan kepada anggaran pendapatan negara. Pendapatan negara datangnya daripada sistem percukaian. Itu yang saya katakan berkali-kali, bahawa negara ini, wang kerajaan adalah wang hasil daripada duit poket rakyat yang membayar cukai. Bob Azhar King mendesak kumpulan wang sebenar pekerja 10,000. Tadi saya dah bincang dengan Datuk Ahmad Maslan. Datuk Ahmad Maslan dia kata dia telah pun semalam bertemu dengan Menteri Kewangan. Kalau saya dengar live tadi, Menteri Kewangan bahawa ada sinar di hujung terowong. Jadi dia kata tunggulah dalam pembentangan bajet ini mungkinlah Menteri Kewangan akan mengumumkan.
Memanglah selalunya Menteri Kewangan dia akan simpanlah 1-2 gula-gula untuk menyenangkan hati rakyat. Jadi antara yang dia kata iaitu tentang pertama sekali moratorium. Besar kemungkinan moratorium ini akan dilanjutkan. Tapi dia tak boleh mendahului, sebab itu bukan bidang kuasa dia. Sebab semalam dia pergi Datuk Ahmad Maslan bersama dengan Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf Wajdi, bersama dengan Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir, bekas Menteri Besar Perak, mewakili UMNO. Jadi UMNO telah dihantar oleh Presiden kita, Datuk Sri Zahid Hamidi, telah menghantar rombongannya berjumpa dengan Menteri Kewangan menuntut lebih kurang 123 perkara. Perkara yang paling besar sekali, pertama sekali, tidak lain tidak bukan adalah tentang moratorium. UMNO mahu moratorium ini diteruskan sehinggalah masalah COVID-19 ini, masalah ekonomi ini reda. Itu tuntutan UMNO. Jadi kalaulah pada 6 bulan nanti Menteri Kewangan mengumumkan bahawa perlanjutan moratorium bayaran hutang bank, maka berjayalah tuntutan UMNO. Walaupun kita bukanlah kita berada dalam kerajaan Perikatan Nasional, tapi kita bukan pembuat dasar. Sebab kita bukan parti UMNO, hanya sekadar membantu, dan beberapa orang ahli kita menyertai ahli kabinet. Saudara Mahathir Malik terus teranglah nak bubar parlimen tak perlu kona sana kona sini, COVID-19 diberi perhatian dahulu juga, jaga kesihatan. Nah ini sebab itu tadi saya kata Mahathir, ya, masalahnya kadang-kadang mereka memberi alasan yang mengwujudkan persepsi rakyat. Tapi bagaimanapun bajet perlu. Soal nak adakan pilihan raya ke tidak, ataupun nak bubar kabinet tidak, atau Perdana Menteri nak berundur tak berundur, itu satu soal lain. Yang paling penting sekarang ni yang ada di hadapan kita pada 6 hari bulan November ini adalah bajet. Bajet ini penting, Saudara Maal, dari Lancang. Terima kasih Saudara Maal. Saudara Rosi Lendu, potang tadi Datuk golak besar jumpa Mak Maslan. Saya ketawa besar sebab saya suka kalau berborak dengan Datuk Mak Maslan ni dari dulu lagi. Sebab dia satu orang yang tak menyimpan. Dia tak menyimpan perasaan, tak ada dendam. So Aliyah Abdul Latif, Datuk Lokman Adam dah bebas, syukur alhamdulillah. Jadi saya ingat nak ulah, dia tak perlu nak ulah pun, macam mana ya. Itu mungkinlah pihak berkuasa mereka lebih tahu daripada kita. Adalah batas-batasnya yang tertentu. Sebab itu saya mengharapkan pelayar-pelayar semua janganlah kacau saya punya page ini dengan perkara-perkara yang membolehkan pihak berkuasa atau pihak Suruhanjaya komunikasi menyekat nanti. Jadi perlu apa saya dapat, apa untungnya. Sebab itu kalau ada kadang-kadang masuk benda yang permukaan tu, saya cepat-cepat saya tak nak layan. Bukan saya sombong, tapi saya tengok ini boleh mengundang masalah. Jadi kita dapat bersiaran setiap malam secara percuma. Cuma saudara bayarlah bil telefon tu ya, jangan marah kat saya. Kena tambahkan sikit dia punya dia panggil apa ke database. Broadband database ni tu biar lebar sikit, boleh panjang. Lain tak ada lah. Kalau tidak nanti kalau SKIM nanti mengambil tindakan, susahlah juga kita. Jadi ini yang pernah berlaku di Amerika apabila YouTube dengan Facebook dihadapkan ke Kongres kerana mereka mau Facebook ini bertanggungjawab atas setiap perkara yang tersiar dalam Facebook. Jadi kita pun jangan sampai kerajaan kita membuat undang-undang sebegitu, susahlah kita nanti, kawalan nanti. Saudara Asimat, apakah habuan yang akan rakyat dapat pada belanjawan 2021 ini? Saya menjangkakan Saudara Asimat, macam mana saya berbual dengan Datuk Ahmad Maslan tadi, antaranya tuntutan UMNO, tuntutan kita, pertama sekali, dia tak boleh habuan dapat begitu ya. Bukan curah duit begitu. Tapi pertama sekali adalah berhubung dengan moratorium untuk dilanjutkan. Yang kedua, supaya kita dapat mengeluarkan bagi mereka penyimpan-penyimpan, pencarum-pencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja, dapat mengeluarkan sebahagian daripada simpanan mereka untuk digunakan dalam keadaan kita yang susah ini. Kerana Datuk Ahmad Maslan dia kata dia bawa semua termasuk yang keluar dalam kita punya page ini, tunjuk pada Menteri Kewangan ni
the cries push, apa-apa, people's cry ataupun tangisan rakyat. Dan beliau nampaknya prihatin, jadi besar kemungkinan, katanya besar kemungkinan kumpulan wang simpan pekerja itu dapatlah. Tapi berapa banyak tak tahu. Tapi dia kata macam mana kalau simpanan ada 9,000 nak keluar 10,000, tak boleh lah kan. Dia kata, betul lah tu. Jadi kalau ada yang 40,000, 50,000 ada dalam ada caruman mereka, 10,000 tak ada masalah lah sepatutnya. Begitulah apa yang disampaikan saya. Yang kedua, yang ketiga tentang tuntutan kita bagi mereka yang hilang pekerjaan. UMNO menuntut pimpinan kerajaan hari ini bagaimana nak menyelesaikan masalah. Kerana waktu zaman kerajaan Barisan Nasional, kita mempunyai skim perlindungan insurans. Apabila seorang itu hilang pendapatan, hilang pekerjaan, ada insurans yang memayungi mereka, yang buat coverage. Jasmine Saleh, UMNO tak cadang pada kerajaan, kecilkan kabinet ke Datuk? Itu kita tak boleh campur, itu rumah tangga mereka. Kerajaan hari ini, pimpinan Tan Sri Muhyiddin kita tak boleh campur. Kita cuma boleh melontarkan. Itu yang bila saya berborak dengan Datuk Ahmad Maslan tadi, bagi saya yang paling penting adalah rakyat. Dia nak buat kabinet dia besar ke kecil ke, asalkan jangan perut rakyat jadi kempis. Jangan air mata rakyat sentiasa mengalir. Jangan sampai di rumah dia tak makan. Ya. Jadi itu yang berhubung dengan bajet. Saudara, saya harap saudara faham tentang bajet, tentang persidangan parlimen yang hanya berlaku daripada jam 10 pagi hingga 1 tengah hari. Rina Azhari, kabinet pun besar Datuk, tapi tak nampak function. Memang betul pun. Tapi kita hanya boleh menyuarakan lah. Kita suarakan atas sikap mereka. Abaikanlah Datuk, komen-komen si Juhmud tu matlamatnya hanya nak ganggu. Tapi terima kasih saudara Syuami Musa. Kemudian jadi sekarang ni kita sepatutnya sudah sampai masa di negara kita mempunyai pemimpin yang luar biasa. Negara memerlukan kepimpinan yang luar biasa dalam keadaan luar biasa. Ini meminjam kata-kata daripada Datuk Syabri Cik, Ahli Majlis Tinggi UMNO. Saya tengok, saya baca dalam satu kiriman. Saya cuba hayati, maksudnya kita mesti mempunyai pemimpin yang luar biasa, extraordinary leaders, dalam menangani situasi yang luar biasa. Memanglah luar biasa sekarang ni sebab orang menghilang pekerjaan. Sehingga saat ini bulan lepas saja sejumlah 4.7%. Jumlahnya dengan 47% je yang hilang pekerjaan kecil. Tapi sebenarnya bukan 47%, tapi jumlahnya menyangkau ke 700,000. Artinya 700,000 rakyat kita yang tak ada pekerjaan. Jadi sebab itu kita memerlukan kepimpinan yang luar biasa dalam keadaan yang luar biasa. Jadi kalau pemimpin yang biasa-biasa tu main tepi-tepi lah. Tak payahlah nak duduk tengah, nak tawarkan diri sebagainya. Main tepi-tepi. Tak payahlah mempertahankan jawatan dan sebagainya. Ya, kalau pemimpin yang biasa-biasa. Malahan kadang-kadang ada pemimpin yang mendatangkan masalah. Itu problem juga. Jadi saya dapat tahu, ini saya nak komen sikit. Saya dapat tahu adalah pimpinan, ini kepala media di pejabat Perdana Menteri dekat PMO. Ini dia sudah melambai kalangan penulis atau blogger-blogger yang berkhidmat dengan menteri-menteri dekat UMNO. Kononnya macam mana nak cari hala cara nak menaikkan image 2P. 2P itu 2 PM dan PN. Bagi saya apa punya jumut punya pemikiran ni. Pelik lah bagi saya. Kerana katanya pertemuan itu dibuat di pejabat Perdana Menteri PMO. Betul-betul kepala bana betul lah diorang ni. Betul. Sebab bagi saya, kita daripada UMNO macam saya lah. Walaupun kerana katanya ada tujuan lah untuk mengimpun penulis apa semuanya dengan ada dana yang kononnya ada untuk disediakan. Kalau saya warga UMNO, takkan saya nak pergi mencurahkan pemikiran dan sebagainya saya untuk parti PBBM. Sebab taubat saya tak nak, kerana saya ada maruah.
Maruah kita memelihara parti kita. Jadi maruah ini saudara, dia tadi saya berborak dengan Datuk Tiger, saya panggil Datuk Ibrahim. Datuk Ibrahim. Dia kata maruah ini adalah ibarat air dalam badan. Maruah bagi seorang insan ibarat air dalam badan. Kalau disedut air itu dari dalam badan, lama-lama tanpa air cuma jadilah daging-daging yang membusuk. Jadilah daging-daging yang tersedai untuk dilapah di pasar-pasar burung, di pasar-pasar harian. Sebab sekarang, dalam keadaan sekarang ni, kita kena fikir. Kita harus menghayati. Saya sambil berjalan tadi daripada Parlimen pergi ke Ibu Pejabat UMNO. Kononnya katanya besok ada mesyuarat lagi. Saya tanya dengan Tuan Ahmad Maslan, berapa banyak mesyuarat nak buat ni? Dia kata nak buat macam mana? Keadaan mendesak sekarang ni. Kita perlu bersiap siaga untuk menghadapi pilihan raya, kerana UMNO menuntut apabila keadaan reda COVID-19 ini, UMNO menuntut akan diadakan pilihan raya. Jadi kita kena dalam keadaan siap siaga. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kadang saya terfikirlah bahawa susahnya rakyat hari ni. Ada orang tak habis dia nak makan 7 keturun. 7 keturun dia tak boleh habis. Siapa terpulang pada saudara lah, saya nampaklah siapa-siapa mereka itu. Sedangkan ramai rakyat yang 7 hari tak makan pun ada. Makan apa yang ada, makan Maggi, makan sikit. Dan saya bila gitu saya teringatlah zaman saya kecil-kecil dulu. Waktu Allahyarhamah ibu saya menjadi penoreh getah. Kalau musim hujan, macam hari ni hujan begini, termenung dekat tepi pintu tu. Saya tanya mak, kenapa mak? Dia kata tak makan kita besok nak. Kerana kita orang dulu masa kecil-kecil, waktu zaman saya kecil, ibu saya penoreh getah, kita cuma makan nasi seminggu sekali. Iaitu bila lepas seminggu jual getah dapat duit baru beli beras. Lainnya kita makan kanji. So John, itulah zaman yang saya lalui. Jadi saya tidak mahu benda itu berlaku pada anak cucu saya. Jadi kalau boleh jangan generasi hari ini dan generasi akan datang mengalami apa yang kami pernah alami zaman sekitar tahun 60-an. Sebab itu kalau kita tengok harga getah turun, kalau musim hujan apa semua, bagi mereka yang tahu keperitan rakyat saja, yang pernah mengalami keperitan itu, yang benar-benar dapat memahaminya. Saudara yang mungkin masih lagi ada ibu bapa boleh bertanya. Jadi kita bukannya apa, kita ni baru senang ni dalam tempoh 30-40 tahun ke belakang ini saja. Dalam keadaan kesenangan ini tiba-tiba datang COVID, datang ke pelbagaian sempang peranang kepimpinan negara. Akhirnya saya, itu yang sahabat malam saya menzahirkan kekhawatiran, kebimbangan saya, apakah generasi akan datang dapat menikmati kesenangan yang pernah kita alami. Siapa Syah, cari pemimpin yang muda-muda dan berkaliber. Sepatutnya begitu. Dan saya berkeyakinan kali ini UMNO akan menurunkan calon-calon pimpinan-pimpinan muda. Tapi muda ni pun, kalau kita semua muda ni pun masalah juga, brother. Bukan kita menyantuni orang muda ni, anak muda. Kita belai mereka, kita santuni kepimpinan mereka, kita beri mereka pasak di dalam diri dia tentang kesedaran, tentang aroma perjuangan, supaya bila mereka memegang jawatan nanti mereka tak tersasar. Jadi bukan mengertinya salin semua buang untuk punya anak muda nanti jadi kelang kabut pula nanti. Jadi sebab kita rasa yang tua tu kita hormati, yang muda kita sayangi. Jadi ini negara kita, negara Melayu kita ni, ya saudara. Cuma itulah saya kata tadi, saya sedih kalaulah kepimpinan negara masih berterusan seperti sekarang ini. Apa nak jadi pada generasi akan datang? Saya pernah mengalami waktu susah. Dan saya tidak mahu generasi saya susah. Saya tak mahu melihat anak-anak jiran saya, anak-anak orang kampung saya, anak-anak ini di kawasan daerah saya yang mengalami kehidupan yang susah, yang tak makan sampai 7 hari. Sedangkan ada juga orang kita yang 7 keturun tak habis. Sebab itu saya menuntut pimpinan berhenti-berhentilah lagi untuk melayani kerana mereka-mereka yang menjadi warga kapitalis. Sebab itu saya kata wajarnya sekarang ni dasar kerajaan dirombak dan diubah. Bukan untuk mengayakan tokoh-tokoh besar, bukan untuk mengayakan kapitalis-kapitalis,
Mereka kaya raya, rakyat papa gedana. Ini yang tuntutan kita saban malam. Dan bila saya berpeluang berjumpa dengan pimpinan-pimpinan di peringkat UMNO, yang saya yakin satu ketika nanti mereka jadi kerajaan, mungkin mereka jadi menteri misalnya, supaya representasi ingat bahawa mereka berada di situ adalah satu amanah rakyat untuk memelihara dan memastikan bahawa perjuangan rakyat ini mesti diutamakan. Rakyat kita, negara yang begini makmur, bukan ramai pun penduduknya, lebih kurang dalam 32-34 juta saja. Jadi sepatutnya macam negara Norway. Di Norway, rakyat dia dapat, negara dia bagi sebulan 1,500. Sekolah percuma, kenderaan percuma, api air percuma, kerana hasil negara yang diperolehi. Sebab pimpinannya telus. Pimpinannya memperlihatkan ala perjuangan untuk rakyat. Dan bukannya pimpinannya untuk mengisi tembuluk masing-masing. Mungkin kadang-kadang bahasa saya agak kasar. Tapi kadang-kadang terpaksa kelas darutan kena weak down sikit. Saudara Amran Mak Said sedih dengar cerita. Memang sedih. Dan saya tidak mahu itu berulang pada generasi yang lain. Generasi kita akan datang. Negeri kita negeri makmur. Dulu betul lah sebab kita baru pasca kemerdekaan. Waktu itu tu Allahyarham Tun Razak bergelut dengan pembangunan desa. Saya ingat lagi waktu dulu tu kalau kat kampung saya tu, bila masuk bulldozer berlari anak-anak nak tengok. Oh, ini rupanya bulldozer. Kereta cengkerik nak buat jalan. Kerana waktu tu api tak ada, air tak ada, jalan tak ada. Sebab itu bila saya pergi ke Sabah, saya melihat perlu diperjuangkan kehidupan rakyat di Sabah, rakyat di Sarawak, malahan di desa-desa di kawasan kita di Kelantan misalnya. Takkan kita nak biarkan lagi Kelantan masih lagi dengan airnya, air yang macam air teh yang dibuka paip saja keruh, warna kuning dan sebagainya. Negara dan merdeka, peruntukan ada. Rina Azari, Datuk, kalau tuntutan UMNO tak dilayan, boleh tarik sokongan. Itu sudah pastilah. Kalau tuntutan kita menuntut bukan untuk kepentingan diri kita. Tuntutan kita untuk rakyat. Kalau itu tak dilayan, bye-bye lah jawabnya untuk apa. Selama Azmi Mak Ali, yang lama dapat AP itu, berilah pada orang yang tak memang betul. Bila kerajaan mewujudkan dasar, adanya AP dan sebagainya, AP import, misalnya gula. Robokok aja yang kaya. Itu hari adalah kawan saya bertanya, dia kata, "Tok, cuba tanya dekat menteri tentang apa, boleh tak kita nak import gula supaya dapat kita kawal harga gula." Saya ke parlimen, saya ingat sidang parlimen lepas. Saya berjumpa dengan Datuk Wabi Rasul, ahli parlimen Ulu Terengganu. Beliau adalah sebagai timbalan Menteri Haiwan dalam perdagangan dalam negeri. Dia kata tak boleh tu. Nak import. Saya kata kawan saya, nak, kalau tu nak buat pun tak boleh tu. Dia kata sebab ini macam ada perjanjian dengan CSR di Penang. Kenapa boleh begitu? Negara kita merintah. Kenapa harus kita serahkan segala-galanya kepada kapitalis? Ini yang akhirnya orang bercakap mereka kaya raya, rakyat papa kedana. Dan sekarang ni yang paling saya gusar apabila saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razli Hamzah. Dia kata dalam keadaan sekarang ni 5 tahun belum tahu lagi. 5 tahun belum pasti lagi kita punya ekonomi ni dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan itu berlaku, bagaimana kedudukan kita dengan makanan, stok makanan. Rakyat perlukan makanan. Sedangkan permit untuk mengimport segala makanan ini hanya diberi pada 4-5 orang saja. 4-5 orang ni mereka lah kroni-kroni. Kenapa tidak diberikan? Dia buka open lah. Bila open, adalah willing buyer, willing seller. Bila willing buyer, willing seller, harga tidaklah boleh ditekan. Tidak mereka monopoli. Sebab itu saya fikir, kadang-kadang cuba saudara fikir di rumah lah. Sistem monopoli ini satu sistem yang paling buruk. Kalau saudara tak percaya, saudara bentangkan dat main monopoli itu, tengok anak-anak kita main monopoli. Sebab permainan monopoli, adik-beradik dia boleh bergaduh. Menangis, bergempas-gempas. Itu baru permainan monopoli. Artinya, monopoli adalah satu percaturan yang tidak sesuai untuk peradaban kemanusiaan. Jadi kalau mereka memonopoli barang makanan, import barang apa semua, jadi yang cederanya, yang deritanya lah rakyat. Kalau kita main monopoli pun, tengok saya kadang-kadang ketawa. Tengok cucu-cucu saya, anak-anak saya dulu main monopoli, bergaduh adik-beradik. Ini hotel, ini duit, ini dah habis, bankrupt. Menangis. Artinya, monopoli is the worst system. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana. Jadi, monopoli ini perlu
Jaringan monopoli ini perlu diputuskan. Jangan diizinkan lagi adanya monopoli. Bila ada monopoli, harga gula tak boleh nak turun. Mereka akan beri alasan, ini harga pasaran dunia. Ini kos kenaikan pengangkutan mahal. Bohong mereka je. Harga gula sebenarnya untuk pengetahuan saudara kekal. Daripada pemekal-pemekal perangkat antarabangsa dia kekal lebih kurang 30-40 sen aja 1 kilo. Tapi bila sampai ke negara kita ni, kononnya dia tukar dan sebagainya, naik sampai RM1, RM2. Begitu juga dengan beras. Beras kalau pergi ke Thailand tu, 1 kilo berapa sen sangat? Beras pula sekarang ni bukan hanya di Thailand, Vietnam ada, Bangladesh ada, di Pakistan ada. Di 100% dunia kita boleh import. Tapi kerana permit untuk membawa masuk beras itu diberi kepada 4 syarikat saja, maka mereka memonopoli. Menangislah rakyat macam main monopoli. Main monopoli ini siapa yang menang? Dia lah ni. Ini cerita sebenarnya. Jadi saya benar-benar dia betul lah. Tak sesuai lah main monopoli ini. Adik-beradik boleh bergaduh. Jadi tak sesuai lah monopoli ini dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita bernegara. Pemburu bayang tu zaman siapa pihak. Kita sekarang ni tak mau menoleh ke belakang lagi. Dalam bila menghadapi dunia tanpa sebadan sekarang ni, kita boleh melihat ke belakang, tapi bukan lagi untuk kita menunjal ke muka mereka. Enough is enough. Kita mesti mendapat satu dasar yang baru. Gunakanlah parlimen untuk berdebat. Jadi kita latihlah anak-anak muda kita ni yang nak masuk dalam politik dengan kesedaran mereka begini, supaya mereka tidak mengikuti jejak-jejak pimpinan yang terdahulu. Saya tak maulah. Saya tahu kadang-kadang cuba nak tanya ini sekolahan zaman. Kalau nak ikutkan, memanglah dasar yang waktu dia bawa oleh Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, waktu itu disokong oleh rakyat. Kononnya dasar pensuasaan yang bercanggah dengan dasar ekonomi negara. Dasar ekonomi baru, DEB. Bila berlakunya dasar pensuasaan sampai hari ini. Sehingga hari ini syarikat macam YTL laughing to the bank every Tuesday. Saya dipahamkan rasanya seminggu sekali ke 2 minggu sekali dia akan pergi ke Tenaga Nasional ambil cek bayaran berapa banyak. Dia punya perjanjian, okey. Perjanjiannya dia akan membekalkan tenaga sekian kilowatts. You pakai tak pakai, I don't care. TNB kena bayar. Jadi kerana adanya sistem begitu, maka tarif elektrik terpaksa dinaikkan. Sebab TNB tak mampu nak mengawal. Sedangkan kita ada sistem hidro, kita ada boleh pakai biodiesel, kita boleh gunakan arang batu, tambahan di new teknologi sekarang ni ada solar dan sebagainya. Tapi kerana monopoli, berapa syarikat saja pembekal tenaga. YTL, Andara Krishnan, Genting Sayang. Saya tak silap, saya dalam 4 atau 5. Itulah yang cuba nak dibuat melalui YNDB. Tapi hari ini bermasalah. Nak disatukan balik, nak diperbetulkan sistem pensuastaan agar untuk dimilik negarakan kembali. Ini keadaannya. Itu dari segi pensuastaan. Begitu juga dengan lebuh raya. Bagai nak agak kita menjerit. Kenapa perlu ada tol yang tinggi? Pok Ye, betul saya tak tafikan UMNO. Jangan kata UMNO buat So Pok Ye, you overhit over the back. UMNO tak buat. Jangan jadi baral sangat-sangat. Aku nak tuduh pimpinan UMNO, saya setuju. Orang yang saudara dewakan sekarang ni lah. Jangan memancing kemarahan saya. Jadi macam-macam tol Tol bila zaman Tun Dr. Mahathir ada syarikat UE dan sebagainya. Itu syarikat UMNO dulu, syarikat milik UMNO, tapi yang dirampok. Dan akhirnya mereka kaya raya. Dan kita sekarang ni masalahnya kerajaan nak upah sistem tol ni pun tak boleh. Why? Kerana ada perjanjian konsesi. Tak tahu tahun berapa. Sebab mereka juga membuat pinjaman pada bank. Sama ada bank dunia ke bank mana-mana, mereka kena bayar. Tetapi sebenarnya kita boleh mempersoalkan. Pertama sekali, kita beli kereta, kita dah bayar cukai. Cukai kereta kita terlalu tinggi. Kemudian kita ada cukai jalan, road tax. Kita beli insurans. Tiap-tiap pemandu ada lesen. Kena memperoleh lesennya. Ini saja merupakan pungutan untuk kerajaan. Jadi kenapa jalan ni kita gunakan, kita kena bayar tol. Kita beli minyak, ada cukainya.
Tak sepatutnya je tol. Kerana dasar pensuasaan, jadi mesti ada tol. Bagai nak geraklah, beramuklah tiap-tiap kali musim pilihan raya. Orang kata nak buat begini, nak hapuskan tol dan sebagainya. Betul saudara mengajar, UMNO tak bersalah pimpinan. Jadi sudah sampai waktunya kita mengalami masa depan akan datang. Apabila kita sampai lepas pilihan raya nanti, tuntutan kita mesti dirombak dasar ekonomi negara. Ini yang dulu dulu saya selalu tiap minggu berjumpa dengan Muhammad Ali Tengku Razali. Dia kata, macam mana nak buat aku? Dia kata, beginilah cara dia. Macam mana aku? Beginilah cara dia. Contohnya macam tol, dia kata. Tak sepatutnya pun kita bayar pun dah. Sekarang tinggi tol kita ni, dia kata. Saudara, jadi begitu juga dengan syarikat pemilikan negara. Dulu kita ada emas. Tapi sebab kononnya nak beri kemajuan, kita bagi pula lagi bersaing ada 2-3 syarikat. Akhirnya apa jadi pada syarikat Malindo? Hari ini dengan lenangan air mata, 2,000 pekerja syarikat Malindo Air telah pun diberhentikan. Dan kerajaan terpaksa, katanya, saya tak tahu, saya dengar, saya baca, katanya terpaksa menggunakan sejumlah wang yang agak besar, bilion, untuk menyelamatkan syarikat Air Asia. Air Asia ni bukan ada kena dengan kita. Cuma saya menong, saya fikir, saya kata Air Asia. Saya teringat, dalam 2 minggu lepas, Air Asia ada membuat satu jawapan kepada bank CIMB, bank yang membiayai Air Asia ni. Dia kata, tak silap saya lah, dia kata dia ada hutang lebih kurang dalam 4 bilion ke 5 bilion dengan CIMB. Dia kata, saya cuma boleh bayar 200 juta saja. Tentulah benda ini akan merosakkan akaun CIMB. Jadi maka CIMB pun cari jalan. Dan bila datang injection daripada kerajaan, katanya benar, saya tak tahu lagi. Saya tak dapat pengesahan. Tapi kabarnya begitulah yang bising dalam internet apa semua. Katanya Air Asia diselamatkan oleh kerajaan. Selamat oleh kerajaan itulah Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan datang daripada CIMB Bank. Bila tengok itu, alamak, apakah ini ada hubungan? Kerana Air Asia banyak mempunyai, waktu dia beli kapal terbang dan sebagainya, berhutang dengan CIMB. Takkanlah nak selamatkan CIMB ni Air Asia aja. Jadi kerana banyaknya syarikat penerbangan, kalau dijaga emas saja. Datuk ni dulu ikut je dah dan sanjung menjetun. Saudara Roziwan, saya tidak. Saya bersama berjuang untuk UMNO. Saya tidak menulis tentang kebaikan dasar penguasaan. Saya tidak menulis tentang waktu saya jadi wartawan menginterview mereka berhubung dengan dasar penguasaan. Malahan saya dengan Allahyarham Suki Latif, kita kritikal. Tulisan-tulisan kita begitu kritis. Kita menegur bahawa ini tak elok, ini tak sepatutnya dilakukan. Tapi waktu itu dia Presiden UMNO. Presiden UMNO memanglah saya sebagai ahli UMNO kena sokong lah. Sebagai dia Presiden, kursi kepresidenan tu. Macam sekarang ni. Sekarang ni Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi. Janganlah pula orang nak cacai dia. Tapi waktu tu saya tidak ada kesempatan, tak ada ruang untuk menegur. Macam sekarang ni saya boleh tegur, saya boleh jumpa dengan Presiden UMNO. Datuk Seri, tak boleh ni Datuk Seri, gini. Soal dia nak dengar tak dengar soal lain lah. Tapi saya ada ruang. Dan beliau memberi saya cukup ruang untuk mengutarakan pandangan. Jadi berbeza dengan dulu masa zaman era Tun Dr. Mahathir, era Pak Lah. Bukan saya tak baik, saya baik. Saya rapat dengan Si Najib Tun Razak. Bukan tak rapat sangat-sangat rapat. Tapi kadang-kadang pandangan kita tak terima, pulanglah. Saya punya sifat dalam hidup saya adalah saya berhak untuk memberi pandangan, dia berhak untuk menerima dan menolak. Datuk Seri Najib cuba hendak bawa perubahan pada negara daripada sikit demi sedikit. Tapi dengki kianat Datuk Seri Najib BN tumbang. Ini yang rakyat dapat atas penipuan kerajaan PH. Bagi saya mengatakan tidak seorang pun dalam hidup ini yang sunyi dan melakukan kesilapan. Di mana-mana pun adalah kesilapannya. Tetapi sejauh mana besar atau banyaknya. Tapi pandangannya memang saya bersetuju. Banyak juga pandangan-pandangan Datuk Seri Najib sebagai kepimpinan beliau. Tapi jangan lupa juga, ada juga kadang-kadang orang keliling yang kadang-kadang mengepung beliau dan akhirnya membuat dasar-dasar yang tak sesuai. Ada juga dasar-dasarnya, ada dasarnya betul.
Jadi saya tak mau melakukan ada pendewaan. Terima kasih kepada Mak Ali daripada Pahad. So bagi saya melihat macam sekarang ni, kita tengok dalam laman sesawang Malaysia Deadline, tiba-tiba keluar ni, meskipun UMNO dah isytihar gencatan politik, tidak lagi kita nak buat tuntutan agihan jawatan dan sebagainya. Kita tak kacau lah pimpinan Tan Sri Muhyiddin apa semua, tapi mereka adakah jujur dan ikhlas? Sedangkan ada beberapa pemimpin yang mengintai kita dengan berlati di tangan bila-bila masa saya nak tikap. Dan mereka tidak jujur. Orang-orang daripada PBM tidak pernah jujur. Bila mereka rasa hilang kuasa, mengelabah bagai nak. Sebab itu saya ketawa bila pada hari Minggu mesyuarat itu hari, bila ada pertemuan dengan ketua-ketua whip apa semua tu, mereka minta Datuk Seri Zahid Hamidi hadir. Datuk Zahid kata tak apalah, Datuk Seri Zaidan pergi. Mengelabah, hendakkan juga Datuk Zahid datang. Datuk Zahid ada. Bila mereka susah, dia percaya kita. Bila mereka senang, daripada mereka dalam keadaan comfort ataupun selesa, mereka cari jalan nak bunuh kita. Ini saya kena fikir elok. Cuma yang saya perhatikan, satu benda yang cuma saya terfikir tadi. Saya terfikir tadi, masuk dalam satu WhatsApp group saya, dia kata di bawah artikel 48 dalam perkara D menyebut tertakluk kepada peruntukan perkara ini, seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana majlis parlimen. Ya. Pertama, satu, dia diisytiharkan dan dapati hilang akal, gila. Yang kedua, dia seorang yang bankrupt atau mudis, belum dilepaskan atau apa-apa jawatan. Dan tiga, dia memegang satu jawatan berpendapatan. Jadi saya teringat surat yang Muhammad Mulia Tengku Razali kepada speaker. Sepatutnya yang boleh mengawal semua ni adalah speaker. Speaker boleh menegur. Speaker boleh bagi tahu pada Perdana Menteri, this is against the principles perlembagaan kita. Sebab dalam surat yang Muhammad Mulia Tengku Razali kepada speaker Dewan Rakyat pada tarikh 14 September 2020, yang Muhammad Mulia Tengku Razali, dia kata dia menolak jawatan penasihat Petronas kerana ianya bertentangan dengan perkara 48 dalam kurungan 1 dalam kurungan C, iaitu perlembagaan persekutuan yang membolehkan kedudukan sebagai ahli parlimen terbatal secara otomatis jika seseorang ahli parlimen menjawat satu jawatan lain yang memberi pendapatan. Kerana kalau inilah alasan yang kita pakai, kita nak bertanya lah. Sebab sekarang ini ada lebih kurang 14 ahli parlimen yang dilantik sebagai pengurusi. Contohnya pengurusi Udah Holdings, ahli parlimen daripada Jelebung. Pengurusi Syarikat Perumahan Negara SPNB, ahli parlimen daripada Great. Pengurusi Amanah Raya, ahli parlimen daripada Camora Highland. Pengurusi TNB, ahli parlimen Padang Trap. Pengurusi Prasarana, ahli parlimen Pasir Salak. Pengurusi Lembaga Getah Malaysia, ahli parlimen Jalan Tut. Pengurusi Majlis Pembangunan Sawit, ahli parlimen Macang. Pengurusi Felda, ahli parlimen Besut. Pengurusi IPO, ahli parlimen Kimanis. Pengurusi Risda, ahli parlimen Jempol. Pengurusi MIC, ahli parlimen Tanjung Karang. Pengurusi Kesedah, ahli parlimen Bacok. Pengurusi Lembaga Pertubuhan Peladang, ahli parlimen Pasir Putih. Dan pengurusi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, ahli parlimen Pasir Mas. Banyak lagi. Pengurusi SPAN, ahli parlimen Dungun. Pengurusi Tekun, ahli parlimen Stew. Pengurusi Sedar, ahli parlimen Sibuti. Pengurusi CIDB, ahli parlimen Tanjung Manis. Pengurusi Lembaga Pelabuhan Bintulu di Sarawak, ahli parlimen Betung. Pengurusi Lembaga Koko Malaysia, ahli parlimen Baram. Pengurusi bukan eksekutif IWB, ahli parlimen Igan. Pengurusi MARA, ahli parlimen Beaufort. Pengurusi FAMA, ahli parlimen Sabak Bernam. Pengurusi Felkra, ahli parlimen Tasik Geluguk. Pengurusi LKIM, ahli parlimen Bukit Gantang. Dan banyak lagi adun-adun ahli luar negara yang dilantik ke jawatan yang seumpamanya. Jadi apakah mereka ni jawatan sebagai pengurusi dia tak ada dapat bayaran, tak dapat pendapatan? Kalau mereka mendapat pendapatan sesuai dengan artikel yang terdapat dalam dalam perlembagaan negara, maka perkara 48 1C adalah buku perlembagaan. Jadi sebab itu saya kata orang macam Tengku Razali ni dia melihat every aspect.
Saudara Aizat Ibrahim, tak berani siapa lawan dia, akan cari kesalahan orang itu, dimasukkan dalam ISA, krisis kehakiman. Hakim dilucutkan untuk mengamalkan above the law. Siapa berada zaman PM dahululah, PM 4. Waktu itu saya dah kata, dia bukan above the law, dia kata I'm the law. Zaman itu, he is the law. Waktu itu mata lebam, jangan lupa. Saya baik, saya sebenarnya saya berkawan rapat. Saya rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rapat dengan menteri-menteri yang lain zaman itu, sezaman dengannya. Saya rapat dengan Tan Sri Gani Osman, saya rapat dengan Tan Sri Tajul Rosli, saya rapat dengan Tan Sri Osman Arop. Hubungan dalam parti. Tapi kita tidak mengambil kesempatan. Banyak kawan tanya itu, kenapa tak kaya-kaya macam dia orang? Saya kata, untuk apa? Kenapa perlu saya menggunakan kesempatan ini untuk mengkayakan diri saya? Kadang-kadang anak-anak pun tanya dengan saya, Papa, kenapa Papa dulu tak gini? Saya kata, buat apa? Kalau bukan hak kita, jangan kita ambil. Kita bolehlah ambil 10%, 5%. Apakah maruah saya nilai saya begitu? Saya akan bawa file orang tu pergi jumpa dengan menteri. Itu bahasa sekarang ni kita menyamun. Lepas tu dapat projek tu, minta ke orang duit tu. Sedangkan dia baru nak mula perniagaan. Saya takkan nak jadi paruah bukan Melayu. Tak maaf lah. Saya menggunakan bahasa yang begitu sebab ada orang menjadi orang suruhan. Bolehlah mereka hidup senang lenang. Saya tak nak begitu. Saya tak mau bawa balik hasil pendapatan untuk anak isteri saya dengan wang-wang sebegitu. Kita ada maruah dan harga diri. Sebagaimana kata Tiger tadi. Maruah dalam diri kita ni tak boleh dijual beli. Biarlah, tak apa, biarlah kita miskin. Tapi kita kaya jiwa kita. Dan saya tak terasa tutang budi. Sebab itu saya boleh menegur. Saya boleh bercakap apa saja. Asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Begitu juga sekarang ni. Yang yang meranjatkan saya, iaitu berhubung dengan soal keselamatan kita. Rahsia OSA yang kita ada. Dalam satu entry di laman internet Sesawang, http://facebook.com/100100220167661 dia post hari ini, ada menyiarkan laporan lengkap mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan mesyuarat Kabinet yang seharusnya merupakan rahsia kerajaan. Ini ditulis oleh seorang penulis. Penulis itu adalah KY. Saya tak mahu sebut nama lah. Sebab ini menyangkut soal mesyuarat Majlis Keselamatan Negara. Dia boleh jelaskan tujuannya, konon-kononnya nak membela Tan Sri Perdana Menteri. Kononnya keputusan untuk mewujudkan darurat ini bukan keputusan Tan Sri Perdana Menteri, tapi adalah keputusan daripada Majlis Keselamatan Negara. Tapi Tan Sri Pengerusi ada, Tan Sri Perdana Menteri ada. Nama-nama disebut, terkejut saya. Saya terkejut, satu persatu disebut. Inilah orang mencadangkan, diisytiharkan, darurat apa semua. Nama adalah termasuklah IGP, Panglima lah, KSN, menteri itu, menteri ini. Ini, dapatan ini confirm OSA. Dan ia berada dalam lamangan Sesawang. Sepatutnya sekarang ni, SKIM, siasat dia ni. Siasat penulis bernama, kononnya nak bela Perdana Menteri ni. Dan dia bukan hanya menyiarkan fakta-fakta dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, dia juga menyiarkan fakta-fakta dalam mesyuarat Kabinet. Tiap-tiap ahli Kabinet akan sumpah, wabillahi, saya berjanji bersumpah menyimpan rahsia Kabinet. Bagaimana orang luar boleh tahu? Saya walaupun saya tahu, saya tak boleh ceritakan. Ini yang saya nampak. Mereka tak ada prinsip mendedahkan rahsia negara, rahsia Kabinet. Kemudian apa pertemuan antara Perdana Menteri dengan rombongannya di Istana Pahang, juga tersiar nama-nama orang. Siapa ni? 1, 2, 3, 4, 10, 12. Ni apa benda ni saya kata? Astaghfirullahalazim. Nasib baiklah sekali kerajaan dia orang. Kalaulah kerajaan itu, pementeri itu UMNO, confirm saya start kereta, ambil Grab, saya akan pergi cari menteri itu. Kalau waktu itu Menteri Dalam Negeri Datuk Zahid Hamidi, memang saya dah jumpa. Saya ingat lagi waktu Datuk Zahid Hamidi jadi Menteri Dalam Negeri, saya berapa kali bercakap dengan dia. Alhamdulillah dia mendengar pandangan kita. Tapi malangnya orang lain punya getah, dia yang terpalit. Ini saya cakap terus-terang. Sebab kes parti ini buruh asing dan sebagainya, pengurusinya siapa? Pengurusinya orang lain.
yang dapat duit ratusan juta, tapi nama buruknya Zaid Hamidi. Ini yang tak betul. Jadi sebab itu saya tak mau jadi mengambil kesempatan untuk begitu. Saya haraplah benda-benda begini SKIM kalau mendengar ni, sila siasat orang ni. Orang ini sudah membocorkan rahsia kerajaan. Ini di bawah OSA. Saudara Ken, macam arwah bapa dan pimpin UMNO yang lama tidak kaya-kaya. Betul. Kami berjuang. Waktu saya dulu zaman pemuda apa semua, saya ingat lagi. Sebab itu saya marah kalau Dr. Mahathir cuba nak menghina Datuk Najib seteruk-teruknya, sebab orang yang menyelamatkan karier politik Betul Dr. Mahathir adalah Datuk Seri Najib. Apabila UMNO diharamkan, dia tahu sebut je, dia kata saya nak ahli UMNO 3 juta. Waktu itu Datuk Seri Zaid Hamidi adalah sebagai sisa politik kepada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib bagi tahu pada kami semua. Datuk Seri Zaid beritahu, Mal, kena cari ahli ni. Ini PM nak. Masa tu dia PM nak ni. Presiden nakkan ahli 3 juta. Banyak kita orang ni pergi satu Malaysia ni, pergi kampung, masuk kampung, kumpul dapat 35 juta keahlian UMNO setelah UMNO diharamkan. Tapi akhirnya dia maki UMNO, dia nak bunuh UMNO. Takkan saya boleh merelakan begitu? Saudara Datuk, adakah BSS akan dimasukkan ke dalam belanjawan? Itu tadi saudara Aiman Muhammad, itu perbincangan saya dengan Datuk Muhammad Aslan, dia kata ada disentuh. Dan itu juga tuntutan UMNO. Sebab itu bantuan sara hidup B40. B40 dengan M60 juga disebut supaya berakyat. Kita lain tak ada. Kita nak memikirkan soal rakyat. Sebab itu saya baik dengan Dr. Muhammad Aslan. Pertama, dulu masa jadi menteri dulu, teruk dia saya balun. Teruk. Kalau saudara buka balik tulisan-tulisan saya waktu saya menulis dalam akhbar Bulletin Rakyat apa semua. Tapi dia tahu. Teguran saya itu bukan benci. Saya menegur beliau itu kerana salah cara. Silap Datuk Najib apabila beliau mewujudkan sistem GST, pencukaian GST, Government Service Tax. Pegawai-pegawai yang nak mengendalikan GST itu 20 orang saja. Macam mana nak kawal satu dunia, satu negara? Itu yang saya bising tadi. Tapi ialah orang keliling. Orang keliling sekarang ni masih ada bekerja dengan menteri. Ada menjadi sisa akhbar menteri. Mereka ni mengepung menteri-menteri dia orang. Jangan sebab itu pada saya, dia orang saya kadang-kadang tak pandang muka dia orang tu. These are the traitors to the Malays. So, saat orang Melayu berkuasa, saat kita memegang kuasa, masih ada lagi parasit-parasit yang merosakkan rumah UMNO, yang merosakkan kerajaan Melayu Islam. Lepas itu, put the blame pada pimpinan UMNO hari ini. Ini saya tak boleh terima. Mereka yang merosakkan. Lepas itu, saya cakap terus terang, kalau you baca, saudara dengar dalam website apa semua, ucapan Perdana Menteri, memang menyerap darah. Tapi minta nyawa dengan UMNO. Kalau UMNO tak tarik sokongan, terterap dah. Sebab itu saya kata, orang warga Parti Pribumi, PBM ni, jangan tunjuk lawa dengan UMNO ni. Jangan kutuk kami lah. Pimpinan anda meminta nyawa pada kita. Meminta nyawa politik lah, bukan nyawa hidup. Meminta hayat politiknya daripada UMNO. Tiba-tiba nak singgung UMNO tu begitu, UMNO begini, mereka saya terbaik. Terbaik apa bendanya? Kamu cuma ada 5 kursi saja. 5 kursi saja modal kamu. Yang lain tu adalah daripada pengkhianatan daripada Parti Keadilan, pengkhianatan daripada UMNO. Daripada UMNO dipimpin oleh Hamzah Zainuddin, daripada Keadilan dipimpin oleh Azmin Hadi yang sekarang ni mencungap-cungap mencari jalan untuk menyelamatkan hayat politik mereka. Saudara Asriman Mahathir curi duit rakyat, deposit kat Taiwan. Saya terima macam-macam. Bukan daripada Taiwan, daripada tapi bagi saya, kita perlu ada bukti yang nyata. Kalau ada bukti yang jelas, jangan hanya kita tengok dalam internet, terus buat laporan. Kenapa tak ada laporan? Laporan SPRM lah. Dulu okeylah dia Perdana Menteri, sekarang ni memanglah kita rasa macam mana anak-anak dia boleh kaya-kaya. Kenapa kita tak ada minta supaya satu siasatan khas, supaya RCI diwujudkan? Bukan kerana kita envy ataupun cemburu atas kekayaan mereka, tapi kita nak tahu macam mana dia dapat begitu. Paling tidak nak belajar juga macam mana mereka boleh kaya-kaya. Paling tidak sekurang-kurangnya bolehlah kita belajar. Bolehlah pula kita ataupun anak-anak saya jadi kaya-kaya, dia billionaire macam tu. Tak ada. Saudara Sabri Sotong, ini yang saya katakan, mereka adalah parasit di rumah UMNO.
Apik Lembang yang kerja lain tak ada, tunggu menteri lalu. Jadi mereka pula ada kedudukan dalam parti. Jadi naib ketua bahagian ke, timbalan ketua bahagian, mereka inilah ejen-ejen kepada pimpinan yang nak bercadang untuk bertanding majlis tinggi. Mereka inilah perosaknya. Bukan warga UMNO di kampung-kampung, di desa-desa. Di peringkat akar umbi, UMNO tak bersalah. Mereka setia. Saya kadang-kadang bila tiap-tiap kali pergi berceramah apa semua, bila saya memberikan ceramah, kadang-kadang nak melayar mata tengok. Mereka sanggup berpanas memegang bendera kita ni, UMNO ni. Bila sebutnya hidup UMNO, hidup. Tapi peringkat setengah yang jatuh kuasa ataupun naik ketua bahagian, timbalan ketua bahagian kadang-kadang tu, these are the parasite of the party. Inilah orang yang perlu disingkirkan. Tapi mereka ini menjadi warlord, menggunakan wang. Zaman ini berlaku sebab dari zaman pemilihan terdahulu. Sebab itu bila Tuan Mahathir kata UMNO dah rosak, zaman dia. Zaman dia yang UMNO dah rosak. Zaman Tengku Abdul Rahman, UMNO tak rosak. Zaman almarhum Tengku Abdul Rahman, arwah ibu saya gadai bagi gelang emas untuk menuntut kemerdekaan. Zaman Allahyarham Tun Tun Razak, arwah bapa saya berkempen pergi Kedah, pergi ke Perak untuk tidak lain tak bukan pembangunan. Masuklah Felda dan sebagainya. Zaman Hussein On, kita mencari kejernihan. Wujudnya rukun negara dan sebagainya untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. Bila zaman Dr. Mahathir memerintah, saya jangan kerana seorang masuk ni sekarang ni cuba nak mencabar kita punya kemarahan kan. Zaman itulah berlakunya politik wang. Dan benda ini berterusan, lepas itu dia boleh kata UMNO dah rosak. Siapa yang merosakkan UMNO? Kalau nak cari punca. Tapi kenapa terpalit pada semua warga UMNO? Bukan kami yang rosak. Ramai, berjuta lagi warga UMNO yang tak macam mereka. Yang saya yakin macam saya. Yang bangun pagi fikir macam manalah parti UMNO ni. Sebab kami yakin parti ini parti yang berjasa. Kami yakin bahawa UMNO ini adalah sebuah perjuangan. Yang saya katakan berkali-kali, UMNO itu adalah perjuangan. Dia bukan hanya sekadar politik untuk menggamit kuasa. Perjuangan UMNO lain dan tak bukan adalah demi agama, bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Sekian, selamat malam.